Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, kita bukakan dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk video kali ini saya hendak memperkenalkanlah satu library untuk GUI. Library ini dikenali sebagai JavaFX. JavaFX adalah satu new framework untuk kita nak develop GUI program lah. Di mana JavaFX ni dia punya API dia lebih bagus lah. Lebih bagus dari segi aplikasi dia lah. Dan JavaFX ini juga dia lebih fleksibel dan lebih friendly lah orang kata dari segi programming tu. Di mana cara kita nak create button, pin layout, label, text field dan sebagainya lebih kurang sama je dengan penggunaan library Swing dan juga AWT. Cumanya perbezaan dia bila kita nak create dia punya handler ataupun dia punya listener lah untuk dia nak action tu. Ada sedikit perbezaan dan kamu pun akan lebih clear dan lebih mudah lah bila kamu nak buat sistem nanti. Nak buat projek nantilah. JavaFX. Yang ini saya nak tunjuk basic dia dululah. Lepas tu baru saya bagi video untuk lab dia pula. JavaFX. JavaFX adalah satu framework yang baru untuk kita develop Java GUI program. Dia lebih kepada object oriented principle lah. Tapi senanglah sebab kamu dah belajar dah basic programming. Jadi untuk JavaFX ni ada sedikit object oriented punya konsep lah. Untuk chapter dalam buku teks ni, ini saya rujuk buku teks ya. Muka surat 564. Dalam chapter ini dia nak perkenalkan lah. Apa itu basic JavaFX programming. Dan yang kedua, macam mana kita nak gunakan JavaFX ni untuk kita nak demonstrate kita punya object oriented design dan programming tu lah. Dan chapter ini juga memperkenalkan kita kepada framework JavaFX di mana dia adalah sedikit penjelasan berkaitan dengan JavaFX GUI, komponen dan dia punya relationship lah. Dan juga kamu akan belajar macam mana kita nak develop simple GUI program, menggunakan layout, pane, group, button, level, text field, color, font, image view dan juga shape lah. Perbezaan JavaFX dengan Swing dan juga AWT. Swing and AWT dia adalah replaced by the JavaFX platform for developing rich GUI application. Di mana GUI class ni dia adalah
Okay, bundle library dikenali sebagai Abstract Window Toolkit, AWT. Okay, di mana AWT ni kita guna untuk simple graphical user interface lah. Tetapi dia punya developer, okay, but not for developing comprehensive GUI project. Tetapi dia not for developing comprehensive GUI project. Okay, dia ada beberapa kekangan lah sikit bila kita nak guna library AWT dan juga Swing. Macam kita nak create button dan dia punya handle listener action dia tu agak sukar sikit lah kita nak capai dan agak memeningkan lah. Okay. Saya bagi option lah kepada kamu. Saya kalau macam kamu nak buat projek nanti, saya bagi option lah sama ada kamu nak guna library Swing, NWT ataupun JavaFX. Tetapi kalau kamu guna JavaFX ni dia lebih ke depan dah. Okay. Di mana JavaFX ni lebih ramai lah orang guna berbanding Swing dan AWT. Swing AWT ni library yang agak lama lah. Yang dulu-dulu memang guna Swing dan AWT. Sekarang ni kita guna JavaFX dah. Okay. Okay, kita go through lah kepada basic struktur. Okay, basic struktur untuk JavaFX ni, okay, kalau kamu tengok pada program ini dia ada import. Dia punya import library dia memang banyak lah. Okay, kalau kat sini dia terus JavaFX application, scene. Okay, kita nak create scene dia. Scene ni kalau dalam Java Swing dan AWT dia bersamaan dengan window lah. Okay, kamu nak create window. Okay, create window. Okay. Okay, create window ataupun kamu nak create scene. Okay, contohnya kamu nak create scene untuk button. Scene untuk button macam mana. Okay. Lepas tu kamu nak set dia punya title, set scene, kamu nak displaykan dia pada stage. Okay. Kamu nak place scene tu pada stage macam mana. Okay. Jadi kat sini dalam NetBeans, okay, dalam NetBeans nanti saya tunjuk kejap lagi kamu punya praktikal macam mana nak guna JavaFX ni. Okay. Kalau sebelum ni kita just pilih Java yang biasa kan. Okay, tapi dalam NetBeans kamu kena pilih JavaFX. Okay. JavaFX dia akan generate siap-siap lah kat kamu ni. Dia punya import library apa dan juga dia punya override start stage, primary stage ni. Dia akan generate lah untuk kamu. Jadi dia agak memudahkan lah kalau macam kamu nak create scene tu, just tambah je pada ruangan. Okay, pada ruangan itu. Cumanya kamu akan pening sikit lah bila ada perkataan extend ni kan. Sebenarnya dia akan generate secara auto lah. Okay, my JavaFX adalah nama kelas mana kamu create lah. Kamu create sendiri. Okay. Kamu create sendiri nama kelas tu. Kelas project lah, sama ada kamu nak buat apa nama apa-apalah. Okay. Create UI JavaFX ke apa-apa nama. Okay. Tak kisah. Okay. Ini contoh basic lah. Okay. Di mana output dia macam ini. Di mana kamu nak keluarkan satu button. Okay. Button okay. Okay. Scene. Okay. Scene tu dia macam window lah. Macam saya cakap tadi. Scene tu macam window. Di mana kamu nak hasilkan window yang bersaiz 200 x 250. Okay. 200 x 250. Di mana ada butang OK. Butang OK kat dalam tu. Okay. Butang OK ni kamu dah declare dah awal-awal ni kat atas ni kan. Okay. Button OK equal to new button OK. So you create scene. Okay. Scene equal to new scene button OK 200 250. Jadi dia akan create button. Okay. Create button dan juga create scene lah. Okay. Okay. Dia akan create button dan juga create scene. Okay. Okay, untuk create button dan juga create scene, kamu just
create je button kat sini and then kamu create scene. Okay, nama yang sama. Nama yang sama and then butang OK ni kamu ambil daripada sini. Okay. Contoh ini ada dalam ebook PDF yang saya bagi. Okay, nanti kamu boleh try type lah. Try buat, dah ada banyak sangat contoh kod yang dia bagilah. Nak buat button macam mana, nak buat radio button macam mana, nak buat checkbox macam mana, banyak dalam ni. Okay, jadi untuk video saya ni saya just bagi pengenalan lah dan sedikit tutorial lah macam mana kamu nak hasilkan GUI menggunakan library JavaFX. Okay. Okay, di sini bila kita dah create kita punya button dan kita punya window, okay. Dah create kita punya button dan juga window. Okay, sekarang ni kita nak create dia punya title. Okay, title window kita bernama My JavaFX. Okay, kita nak set title lah. Okay, di sini dia just guna je perkataan primary stage. Okay, primary stage tu dah ambil dari mana? Dah ambil di sini lah. Okay, yang ini dia override. Okay, override start. Override ni adalah kita nak start method kita dalam aplikasi kelas ni lah. Okay. Okay, extend application. JavaFX extend application. Okay, maksudnya kelas Java kita ni dia extend sekali dengan application di mana dalam tu ada kita punya override code lah. Okay, override method kita bernama start. Okay, and then stage primary stage. Okay, bila kamu nak set title tu, okay, just panggil je primary stage dot set title nama apa. Okay, dia akan keluar kat sini. Okay, dia akan keluar kat sini lah. Okay, yang ini satu, dia akan keluar kat sini satu. And then kamu nak set scene. Okay. Okay, primary stage dot set scene, scene. Okay. Okay, scene yang inilah. Okay, scene yang kamu declare tadi kan. Okay, scene size berapa? 200, 250. Maknanya dia akan keluar dah, dia akan create lah scene dia. Okay, 200, 250. And then primary stage dot show. Maknanya dia akan display lah. Okay, dia akan display lah semua stage yang ada ni lah. Okay. Okay. Jadi yang ini just letak je application dot launch args. Application ni dari mana? Application ni yang kita extend tadi lah. Okay, kita extend kita punya application. Just panggil je dekat dalam main. Okay, application dot launch args. Okay, launch application. Launch ni kita nak launch lah dia punya GUI tu yang kita create. Okay. Okay, ini dia punya penerangan lah. Kamu boleh baca lah. Nak start scene, object create using the constructor scene. Okay. Okay. Okay, scene, object can be created using constructor scene. Okay, ini pengenalan Okay, dia nak terang kat sini. Ini dipanggil sebagai stage, scene dan button. Okay, stage, scene, button kat dalam tu. Stage is a window for displaying a scene that contain node. Okay, multiple stage can be displayed in a JavaFX program. Okay, jadi kamu jangan pening lah kan. Kalau kamu tengok kod yang ini, okay, stage primary stage. Okay, stage ni lah yang dinamakan sebagai window. Dalam stage ada scene. Okay, dalam scene ada button. Dia ada 3 benda. Okay, kalau yang dalam JavaFX tu kan, JavaFX tu Java Swing dan AWT. Okay, dia ada window kan. Window. Dalam ni dia ada beza sikit lah kan. Ini window, yang ni panel. Yang ini button. Okay, button. Okay, button. Kalau dalam FX, kat luar ni dipanggil stage. Kat dalam ni kan, kat dalam ni
Okey, dalam ni dipanggil scene. Okey, yang ini dalam ni panggil button lah. Itu je beza dia lah. Okey. Sebab tu kita panggil kat sini public void start stage, primary stage. Okey, mana kita nak create stage dia, dalam tu kita ada scene, dalam tu kita ada button. Okey. 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 Okey, ini multiple stage demo. Okey, multiple stage demo. Okey, sama juga nama dia lah. Okey, nama kita create sendiri ni, multiple stage demo ni nama yang kita create lah. Okey, kita create sendiri. Okey, extend application. Okey, di mana kita ada stage. Okey, stage kita, okey, primary stage. Okey, stage ni kat luar lah. Kat luar kita punya window tu. And then kita create scene. Okey, create scene. Kita ada new button OK. Okey. Okey, kalau kamu nampak kat sini, apa beza dengan yang ini kan? Okey, yang ini dia create asing. Dia create asing new button. Okey, dia create dulu and then dia just ambil dia punya variable, dia letak kat sini. Boleh juga kamu nak buat macam ni. Okey, kalau kamu tak nak create different button punya declaration, okey, kamu just letak je new button OK kat dalam ni. Okey. New button OK. Sama je lah dengan yang tadi. Ataupun kamu nak create dulu pun boleh. Okey, button kat atas ni kan. Button. Okey, btn equal to new button. Okey, OK. Boleh juga. Just panggil btn je lah kat dalam ni. Okey, letak btn. btn. Boleh juga. Ataupun kamu nak create je new button. Terus kat sini pun boleh. Tak ada masalah. Yang mana kamu lebih selesa lah. Okey. Dan ini size scene lah. Scene kat dalam ni. Scene kat dalam ni. Okey. Dan ini dia punya size lah. Size scene. Okey, size scene ini. Okey, bukan size stage tu, size scene. Okey. And then kamu nak create primary stage set title my java fx. Dah keluar kat sini my java fx. And then primary set scene. Okay, and then show display. Okay, stage equal to new stage. Stage title dia panggil sebagai second stage. Okay, create a new stage. Maknanya kamu nak create stage satu lagi lah. Okay, dinamakan sebagai set title second stage. Okay, kat dalam tu ada button lagi. Okay, stage yang lain. Okay, stage.show. Stage.show. Okay, kat sini kejap Okay, multiple stage can be seen in Java FX. Okay, maknanya kamu nak create banyak stage. Okay, okay, pada satu display lah. Okay, second stage. Okay, ini sebagai second stage, stage yang kedua lah. Okay, ini stage yang pertama and then kamu nak create stage yang kedua. Okay, kamu nak create stage yang kedua. Okay, dinamakan second stage. Okay. Second stage. Okay. Dan ada button kat dalam tu lah. Okay, dah ada button. Okay, button new stage. Okay, button new stage. Lebar dia 200 times 250. Okay, maknanya kat dalam satu kod ni kamu boleh create dua. Ini stage yang pertama, ini stage yang kedua. Okay, boleh create. Okay, create new stage. Okay, dia jadi macam ni lah. Okay, macam yang atas ni lah. 1, 2 Okay, ini yang pertama, my Java. Ini yang kedua. Okay, ini yang pertama, ini yang kedua. Okay. Okay, kamu boleh tengok lah macam mana, apa fungsi application .launch. Okay.
Okey, yang ini show the output of the following. Okey. Sekarang ni cuba kita hasilkan output dia macam mana. Okey, kita nak hasilkan output pada Java FX program. Okey. Kalau kamu nak the base ni, kamu cuba run. Okey, kamu cuba run dalam NetBeans dan kita boleh lihat macam mana dia hasilkan output dia lah. Okey. Nanti kita buat sama-sama dalam video untuk lab nantilah. Okey. Yang ini dia nak perkenalkan pane, group, UI control and shape lah. Semua sama lah ini ya. Macam mana kedudukan dia di mana dan sebagainya lah. Okey. Ini dia pecahkan lagi lah. Dia pecahkan lagi stage, scene. Dalam tu dia ada parent and then dia ada node lagi kat dalam tu. Okey. Biasa dalam parent ni lah kita letak pane, group, control, UI dan sebagainya lah. Okey. Okey, contoh kat sini. Okey, contoh kat sini kita ada satu kelas nama button in pane. Okey. Button in pane. Okey, kita ada stage. Kita ada scene. Dalam tu kita ada pane. Dan dalam tu kita nak letak button. Dia banyak pecahan dia lah. Maknanya kamu kena tahu kamu punya button ke, kamu punya radio button ke, kamu nak letak di bahagian mana. Nak letak di scene ke, nak letak di pane ke. Kamu kena tahulah. Okey. Jadi untuk button in pane ni, okey, mana kamu nak create pane. Okey, mana kamu nak create pane. Di dalam scene ada pane. Ni pane Ini stage. Ini scene. Kat dalam ni kamu punya button lah. Okey, kamu nak create. Okey. Create a scene and place a button in the scene. Okey. Okey, state pane. Okey, state pane. Okey. Kat sini nampak tak? Dia create import javafx scene.layout.statePane. Okey. Kamu kena panggil lah. Bila kamu nak guna, kamu kena panggil library tersebut. Okey. StatePane, pane new StatePane. Okey. Pane.getChild. Sebab apa? Pane.getChild sebab dia kira berada di dalam pane ni. Okey. Maknanya get child add new button. Maknanya kita nak capai pane, di dalam pane kita nak create button. Kalau kamu tengok kat sini, okey, dia sebagai node lah. Kalau kamu nak senang tengok macam binary pepohon tree ni. Okey, pepohon tree ni dia ada stage and then dia ada lagi pecahan kan. Contohnya apa dia? Stage. Stage. Sini scene. Dalam dia pane. Dalam tu node. Maknanya node ni lah sebagai child. Okay, child. Anak kepada pane. Pane ni berada dalam scene. Scene berada dalam stage. Okay. Sebab tu dia guna .getChild. .add new button okay. Okay. Okay, scene equal to new scene, pane. Okay, dia panggil pane kat sini sebab dalam pane tu ada button. Okay, dalam pane ada button and then dia create scene 200 times 50 lah. Okay, 200 times 50. Okay. And then dia set button in a pane. Okay, primary stage dot set scene primary stage dot show. Jadi hasil dia macam ni lah. Okay. Kalau kamu nak tahu lah. Okay, kalau kamu nak tahu beza lah. Okay, kat sini di luar ni adalah stage. Kat dalam ini adalah scene. Okay, kat dalam ni. Okay, kat dalam ni. Okay, kat dalam ni dipanggil pane. Pane. Kat dalam pane ni node. Okay, dalam node ataupun child ada button. Okay. Okay, ini show circle. Okay, macam mana kamu bolehlah try type coding ini supaya kamu mudahlah faham. Banyak contoh-contoh kod kat dalam ini.
Dan saya nak kamu buatlah, okey, latihan ni, praktikal ni cuba tarik. Nak show circle, okey, bila kamu tarik macam mana. Okey, cumanya saya nak tunjuk kepada kamu macam mana kita nak gunakan dia dalam NetBeans lah. Okey, kita nak pilih yang mana. Okey, ni contoh, ini koordinat lah macam biasa yang saya tunjuk semalam. Okey, show circle center, apa yang kita kena buat. Okey, center kena guna circle.center X properties, center XY properties dan sebagainya lah. Okey. Banyak ni contoh ni. Okey, nak binding demo macam mana nak buat. Okey, maknanya kamu boleh guna mengikut kesesuaian projek yang kamu nak bina lah. Okey. Ini dia nak buat macam ni rotation. Mana ini dia rotate apa ni? Dia rotate pin ni. Okey. Okay, dia rotate pin supaya kamu nampak clear lagi. Ini stage. Okay, ini dalam ni scene. Ni yang berpusing ini adalah pin pin. Dalam pin tu ada, dalam note pin tu dah ada button. Ada button. Juga dikenali sebagai child lah. Okay. Get child. Nampak? Get child. Dia rotate apa ni? Dia rotate 45 darjah ni, dia rotate pin. Jadi yang kelabu ni lah pin supaya kamu senang nampak lah. Okay, yang kelabu ni pin. Okay, yang luar ni adalah scene, yang merangkumi kesemua ni adalah stage. Okay. Siap boleh color lagi. Boleh color lagi pin ni, nak color apa. Okay, set style. Nak color border dia, color red ke, background color light grey ke. Okay, siap boleh color lagi lah. Okay. Okay, color kelas sama je. Sama je yang saya tunjuk hari tu. Guna RGB color. Okay, RGB color. Dan kita boleh guna semua jenis ni lah. Ataupun kita nak letak nombor kod color. Ataupun kita nak letak je nama color tu boleh. Okay, samalah dengan swing dengan AWT punya konsep. Okay. Font pun sama jugalah. Kita nak letak tulisan Ini kita nak letak tulisan. Okay, create label lah. Kalau kita nak create tulisan, kita kena guna label lah. Label. Okay, font. Okay, label dot set font. Font dot font. Nama apa? Font jenis apa? Nak bold ke, nak italic ke, nak size berapa. And then kita nak add label ni kat mana? Kita nak add label ini dalam paint. Okay, dalam tu kita kena get child lah. Sebab kita nak create label ini dalam ruangan paint. Okay. And then last sekali, baru kita create dia punya scene. Okay, jadi kat sini, kalau kamu tak nak pening lah. Okay, kalau kamu tak nak pening, kamu kena create dia punya part lah. Okay, first kamu nak create paint. And second, kamu create circle. And then kamu nak create label. Okay, maknanya kamu kena buat part lah, bahagian-bahagian dia supaya kamu tak pening. Okey, ini bahagian scene. Okey, ini bahagian paint. Ini bahagian circle. Okey, kamu nak create circle. Ini kamu nak create dia punya font font. Okey. Boleh. Kalau kamu tak nak pening lah Dr. Paint situ, circle, scene ni. Boleh kamu create dulu scene kat atas. Okey, scene ikut level dia lah. Okey. Scene, paint, circle, fonts. Semakin dalam lah. Okey. Okay, nak create image ataupun nak import image. Masukkan image dalam GUI kamu. Boleh. Okey. Cumanya kamu kena import lah. Create hashbox. Okey. Scene layout hashbox. Okey. Okey, untuk kamu nak kamu nak tambah image. Okey, kamu kena samalah macam swing tu, panggil je image. Image di mana kamu simpan image itu dan kamu nak add image itu dalam paint.getChild. Okey. Okey. Kamu nak rotate ke, nak set fix size image tu, okey, kamu nak add dia dalam paint.
Okay, bila kamu create image yang ketiga, seterusnya kamu nak rotate pula size tu dan kamu nak add dalam Paint. Senang je kan? Tak ada susah sangat lah bila kamu nak guna Java FX tu. Kalau kamu guna string AWT agak memeningkan lah. Dia pening sikit. Okay. Ini dia tambah image pertama, kedua dan ketiga. Okay. Okay, image view. Okay, image view. Okay, image pertama. Okay, image kedua. Dia kecilkan saiz dia. Ni saiz asal. Ni kecilkan and then dia rotate. Okay. Ini saiz asal. Ini dia kecilkan. Ini dia rotate 19 darjah punya lah. Okay. Okay. Hashbox ni adalah pane di mana kamu nak place semua note dalam pane tu secara horizontal. Okay, in one row. Kalau kamu tengok kat sini kan dia letak dalam satu one row. Kalau ada lagi image tu ada letak lagi sini. Kalau ada lagi dia letak sini. Okay, dia letak lagi bendera tu dekat sini. Maknanya horizontal. Maknanya kamu nak susun image tu secara horizontal. Sebab tu kamu create a pane equal to new hashbox 10. Okay. Okay. Ten ni apa dia? Ten ni berapa ni lah, berapa panjang dia punya horizontal dia lah. Okay. Okay, ni layout pane and group. Okay, layout pane and group. Okay, flow pane. Okay, flow pane macam mana ni? Kamu boleh tengok lah. Banyak dia punya cara dia lah. Okay, bila kamu nak create flow, show flow pane. Okay. Kita boleh try lah nanti, okay. Boleh try, kamu boleh try. Nak buat, nak hasilkan GUI ni, kamu kena try lah sebab kamu buat projek. Okay. Buat projek ni kena adalah GUI, kamu kena masukkan GUI. Okay, kena guna GUI konsep. Okay. Untuk dapat markah lah. Okay. Ni tengok cara dia susun macam mana top, right, side, bottom, left. Gap. Okay, grid. Nak guna grid macam mana. Okay. Grid pane. Mana kamu kena panggil lah library Java Edit grid pane ni. Okay. Okay. Border pane. Ni contoh coding. Dia bagi siap lah. Okay, kamu nak pecahkan dia top, left, right, center, bottom dan sebagainya lah. Okay, hashbox VBox tu adalah horizontal dengan sejarah single column lah. Okay. Single vertical column V, horizontal row, single horizontal row, hash box. Okay, ke tepi dan juga ataupun ke bawah. Macam gini kan. Ni horizontal dia, ke bawah dia banyak mana. Ni. Dia set horizontal dia 15. V horizontal pun 15. Mana? Belah sini 15. Ke atas ke bawah pun 15. Dia set dah. Okay. Ini label-label dia lah. Kamu nak set label courses. Okay, new label. New label. Nama-nama course, subjek-subjek kamu nak masukkan lah kat sini. Boleh. Computer science contohnya. Okay, ni nak masukkan teks. Okay, kamu kena study lah ni. Memang kalau dalam kuliah saja ni memang tak cukup. Jadi kamu kena study dan kamu kena type coding ni. Contoh ni semua coding yang diberi dalam buku e-book ini semuanya boleh di running dengan baiklah. Okay, tak ada error lah. Tak ada error lah. Okay. Kamu kena try lah. Try type coding ni. Okay. And then kamu boleh apply contoh-contoh coding yang diberi ni untuk kamu nak buat projek kamu lah. Okay. Ini nak create line, nak create rectangle. Okay.
Rectangle, show rectangle, nak create circles, ellipse dan sebagainya lah. Okey, semua banyak ni ha. Banyak sangat coding yang telah diberilah. Okey, kamu boleh buat macam-macam lah. Okey. Okey, polygon. Okey, nak hasilkan polygon. Okey. Clock pin class. Okey, ni ha. Macam-macam dia buat. Okey. Ini dia ada guna object oriented sikit lah. Okey. Okey. Okey, itu sajalah untuk pengenalan dan sedikit introduction berkaitan dengan Java FX. Okey, kejap lagi saya akan bagi video untuk lab praktikal lah. Okey, macam mana kamu nak guna Java FX ini di dalam NetBeans. Okey. Okey, itu sahajalah daripada saya dulu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.